rezeki, kurniaan ilahi. Semangatku tak mudahkan layu, ku gagahi dengan rasa pilu. Rumah kecil dan sempit, berdindingkan kayu reput dan atap bocor, menjadi tempat berteduh 7 beranak ini tinggal bersesak di Kampung Pisang, Jerantut Pahang sejak tahun 2009. Kehidupan yatim bin Tasrin, 56 tahun, bersama isteri Nurliza Zakaria, 38 tahun dan 5 anaknya, agak daif kerana mereka tidak mampu mendiami rumah yang selesa dan hanya memiliki 1 bilik dan ruang tamu sahaja. Mesra dipanggil Wak Yatim, dia bagaimanapun masih bersyukur kerana tidak perlu membayar sewa, kerana rumah itu didiami atas tanah milik bapa mertuanya. Apatah lagi, pendapatannya yang tidak menentu, bekerja di kampung membuatkan dia dan keluarga tidak kisah tinggal dalam keadaan rumah seperti itu. Rumah kita lah, kira rumah tumpang pak mertua punya tanah tu, jadi tak payah sewa lah. Kalau kita tak ada tanah, nak buat pondok pun mesti sewa. Jadi kita arwah tu ada tanah, kita pun buat pondok situ. Biarpun kecil tapi sendiri punya lah. Orang rumah tu ada tanah kan, jadi kita buat pondok lah. Mula-mula 1 je. Lepas tu pasal Datuk tu bagi bantuan tu kan, dia lah buat. Dapatlah 2 bilik, jadi ruang dan 2. Selesa lah sikit. Masa tu kita anak 5, 1 bilik. Faham je lah. Inilah kita hari-hari. Ini aja hari-hari. Noreh, kalau anak sekolah, balik noreh. Lepas tu tengok jam, kalau pukul 12 balik anak sekolah, ambil anak sekolah dulu. Barulah tambak lembu, ngasih makan lembu. Lepas tu bagi dia ni, ni dia datangnya. Itu ya dia. Lepas tu kalau nak ambil petang, ambil lembu ni kan, tarik masuk sini balik lah. Itu petang. Lepas tu dah lah pukul 6 tu. Wak Yatim memberitahu sebagai ketua keluarga, dia sanggup membuat banyak kerja asalkan mendapat gaji dan mampu menyara kehidupan keluarganya. Katanya, istilah letih tiada dalam kamus hidupnya. Malahan, sekiranya terpaksa meminjam di waktu terdesak, dia akan membayar balik hutang itu secara beransur-ansur. Tak boleh, nak pernah pun tak boleh juga. Pasal kita harus tanggung jawab macam mana. Kalau nak lembek kan, anak kita macam mana? Anak 5. Kita tak boleh nak cakap lah. Tapi yang ini, lembu ni kan, lembu semai ni, kalau toke tu cuti kan, dia dibagi lagi Sabtu Minggu dia cuti, kadang-kadang dia tak jaga lembu kan, dibagilah tambah RM50. Jadi dapatlah RM300 yang ini. Lalu kita kadang-kadang 1 minggu 150 aja, kita bagi 2 dah. 300 bagi 2, 150. Itu kalau tak hujan, belum jual seminggu sekali. Kalau hujan, minggu ni tak jual lagi bulan ni. Lah kita cukup tak cukup, pandai-pandai lah kita. Kadang-kadang kita ni cakap terang, kalau tak cukup pun, kalau sesak sangat, pinjamlah sama toke kita. Gitulah kiranya lah. Nanti bayarlah ni asu-asu. Wak Yatim berkata, meratapi kesedihan, apa yang dilalui tidak membawa apa-apa manfaat. Sebaliknya, hidup perlu diteruskan dengan bekerja dan bukan duduk di rumah, menggoyang kaki. Kita dah macam ni, dah tak payah buat sedih-sedih lah. Sedih pun tak boleh juga kita dah. Pasal orang dah tolong kita, dah syukur lah itu je. Dulu pun kita sedih pun sedih macam tu je. Nak sedih macam mana kita. Sedih pun buat je macam mana pun. Janji kita buat kerja, takkan nak sedih di rumah je kan. Susah kita.
memang tak mampu lah, kita memang betul tak mampu. Ya itu pun yang bagi Atak tu pun orang ripe rumah. Kita tolong dia buat derek kereta, dia nak bagi upah. Saya nak beli motor pun aku suruh cari duit sendiri. Lah kita tak mampu. Kalau nak tambah sikit-sikit saya cakap boleh. Nak beli esek pun cari duit sendiri. Tak pernah saya tak pernah jalan mana kira pekerjaan tu pun boleh katakan boleh bilang. Kalau pergi Pulau Tamu, pergi rumah ibu angkat tu, kalau dia telepon kita pergi. Nak pergi pun masalah ni pun kereta tak elok tak boleh jalan jauh. Kita pun cakap dekat kita ni sudah ada lagi lebih susah. Harapan anak kita suruh belajar lah. Pasal dia pun tak nak sekolah, dua tak nak sekolah, macam mana pun aku suruh belajar kemahiran. Macam mana pun kita nak kemahiran, dia pun tak pandai, kemahiran ada. Bagi Nurliza pula, dia akui isteri mana tidak sedih apabila melihat suaminya perlu bekerja keras mencari wang demi menyara keluarga, menjadi suri rumah sepenuh masa. Wanita yang buta huruf ini reda dengan ketentuan ilahi walaupun tinggal berhimpit di rumah satu bilik sahaja. Kerja kuat untuk keluarga lah. Kadang-kadang nak menangis pun ada. Inilah tanggungjawab dia. Sedih buat dia nak macam mana, kita dah berterima je lah. Apa yang ada, suka je lah. Namun sinar kebahagiaan hadir dalam kehidupan keluarga ini apabila keluarga ini terpilih dalam program Nafas Prihatin 2020 Anjuran Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Sementara itu, bagi ahli jemaah pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datuk Hajah Nazilah Abdul Latif berkata, beliau tersentuh hati apabila pertama kali datang ke rumah wak yatim itu. Dari segi manfaatnya hanya Allah yang tahu, tetapi manusia pun tahu. Ya, daripada program yang dibuat itu, pertama sekali directly kepada orang yang kita bantulah. Macam contohnya rumah Puan Liza Cik Yatim ni, saya sangat sensitif lah bila saya datang pertama kali saya pergi berjumpa dengan keluarga ini atas saranan daripada ketua kampung. Jadi saya dapati mereka cuma tinggal dalam satu kotak rumah saja, satu petak rumah. Lepas tu saya pula bertanyakan tentang dia punya latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga ialah ada yang besar, dah dewasa, dah remaja lah. Ada anak perempuan. Di situ semua mereka bercampur gaul, ya. Menjadi tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita lah. Seperti Nafas ni. Ialah untuk membantu supaya mereka itu selamat di dunia, selamat di akhirat sama dengan keluarga mereka. So, saya fikir saya pilih yang betul lah untuk bantu keluarga ni. Datuk Nazilah juga gembira kerana program Nafas Prihatin itu telah memberi kegembiraan kepada keluarga wak yatim, terutama kepada anak-anaknya yang masih kecil. Beliau juga berharap program Nafas Prihatin akan diteruskan pada masa akan datang. Ya, sebenarnya belum saya serah kunci lagi. Masa saya dah siap semua sekali, saya belum serah kunci lagi. Saya kata nanti dulu ya, sebab saya nanti akan serahkan kuncinya dengan sempurna. Jadi pada ketika itu dia kata anak-anak dia dah tak sabar nak duduk di rumah tu. Dia dah duduk walaupun tak ada api lagi ketika itu. Belum ada api lagi, belum masuk lagi kipas ke lampu ke. Dia dah duduk, dah terlampau tak sabar nak merasalah keselesaan sedikitlah. Nafas Prihatin ni ialah satu program yang dianjurkan oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan, iaitu Nafas, bagi membantulah golongan yang susah dan kurang berkeupayaan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan situasi wak yatim. Terima kasih Nafas. Hening pagi
rezeki kurniaan ilahi.